Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran kita pendidikan Islam tingkat 4. Diharap semua pelajar semuanya sihat dan dapat mengikuti pelajaran dengan sebaik mungkin. Dan diharap kepada semua untuk bersedia dengan buku nota, catatlah mana-mana yang patut sebagai nota anda dan dengar ustaz fahamkan elok-elok tajuk kita. Tajuk yang kita akan belajar pada kali ini ialah tajuk dalam bidang akidah, dalam bahagian akidah yang tajuknya berbunyi Allah Maha Pembalas dan Maha Perkasa. Allah Maha Pembalas dan Maha Perkasa. Maha Pembalas disebut sebagai Al-Muntaqim, Maha Perkasa disebut Al-Jabbar. Okey, kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, kita tengok yang pertama dahulu dalam tajuk ini. Unit yang pertama iaitu Al-Muntaqim. Al-Muntaqim. Apakah maksud Al-Muntaqim? Al-Muntaqim ini adalah salah satu daripada Asmaul Husna yang kita nasyid sentiasa dengar tu. 99 nama, salah satunya ialah Al-Muntaqim. Apakah maksud Al-Muntaqim? Al-Muntaqim maksudnya ialah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pembalas dengan menimpakan azab terhadap orang yang melampaui batas. Ini takrif dia, pengertian dia. Allah Maha Pembalas. Allah Subhanahu Wa Taala akan balas orang-orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu Wa Taala akan balas di akhirat besok dengan azab yang pedih, sebab Allah ini bersifat Al-Muntaqim. Apakah dalil Allah Subhanahu Wa Taala ini bersifat Al-Muntaqim? Daripada ayat Al-Quran disebut. Contohnya dalam surah Az-Zukhruf ayat 41, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, maka kalaulah kami wafatkan engkau sebelum kami memperlihatkan kepadamu azab yang akan menimpa mereka, maka sesungguhnya kami tetap menyiksakan ataupun membalas mereka. Ini ada perkataan muntaqimun, iaitu muntaqim, Allah membalas mereka, iaitu membalas orang-orang yang melampaui batas. Jadi orang-orang yang melampaui batas di dunia ini, tidak beriman, ingkar dengan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, esok Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pembalasan. Inilah maksud Al-Muntaqim, dan dalilnya kita dah sebut tadi. Seterusnya para pelajar, kita pindah kepada apa yang kita boleh faham daripada Al-Muntaqim Allah, sifat Muntaqim Allah ni. Kita nak faham macam mana? Kefahaman mengenai nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Muntaqim. Yang pertama kita kena faham macam ini. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pembalasan dengan siksa neraka terhadap orang yang menolak peringatan Al-Quran. Jadi Tuhan akan balas. Balas kepada siapa? Orang yang menolak peringatan daripada Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran ditolak, esok Allah Subhanahu Wa Taala akan balas dalam siksaan api neraka. Tidak terlepas. Mungkin atas dunia terlepas, tapi di akhirat tidak akan terlepas dan akan dibalas dalam siksa api neraka. Apa buktinya? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. Surah As-Sajdah ayat 22. Waman azlamu mimman zukira bi ayati rabbih, dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang diberi ingatan tentang ayat Tuhannya. Tak ada hak zalim hak lain. Siapa yang zalim? Iaitu orang-orang yang apabila diberi peringatan tentang ayat Tuhannya, summa a'rada anha, kemudian dia berpaling, maknanya tak hirau, tak nak mendengar daripadanya, berpaling daripadanya, sesungguhnya kami tetap membalas orang-orang yang berdosa. Jadi orang-orang yang berdosa, al-mujrimun, tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ingatan daripada Al-Quran. Jadi kita kena faham bahawasanya sesiapa yang menolak peringatan daripada Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan balas di akhirat nanti. Seterusnya, kefahaman yang boleh kita ambil daripada sifat Al-Muntaqim, kita kena faham macam mana. Okey. Allah SWT menimpakan azab dalam peristiwa Ad-Dukhan terhadap kaum Quraisy, iaitu kaum Quraisy ditimpakan dengan kemarau panjang sehingga debu asap menutupi mereka kerana mereka menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Okey, macam mana orang-orang yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetap diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditimpakan azab. Bukan sahaja azab di akhirat, okey, di dunia lagi. Seperti dalam peristiwa Ad-Dukhan ini, dunia lagi kaum Quraisy ini ditimpakan dengan kemarau sehingga debu naik ke atas kepala mereka. Ini azab kerana menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nabtishul bashtatal kubra inna muntaqimun. Surah Ad-Dukhan ayat 16. Dan ingatlah pada hari kami timpakan kamu dengan paluan atau pukulan yang besar. Ini balasan. Sesungguhnya kami tetap akan menyiksa ataupun membalas dengan azab yang seberat-beratnya. Orang yang menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tetap, iaitu Allah tetap akan menyiksa, Allah tetap akan membalas, kerana Allah bersifat muntaqim. Allah bersifat muntaqim. Okey, kefahaman yang ketiga, kita nak faham daripada perkataan muntaqim ini, balasan Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita boleh faham macam ini. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pembalasan terhadap golongan yang menentang agamanya setelah diutuskan Rasul dan diberi keterangan yang jelas. Allah memberi balasan kepada siapa? Penentang agama. Penentang agama yang menentang agama, datang Rasul bagi penerangan, bagi keterangan yang jelas, mereka tetap menentang, maka Allah bagi warning, Allah akan muntaqim, Allah akan balas terhadap mereka. Seperti mana yang disebut dalam firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ.
Surah Ar-Rum ayat 47. Sesungguhnya kami telah mengutuskan sebelummu wahai Muhammad para rasul kepada kaum masing-masing. Lalu mereka membawa kepada kaumnya bukti yang nyata. Kemudian kami menyiksa orang yang melakukan kesalahan, iaitu membalas orang yang melakukan kesalahan, mengingkarinya, mengingkari dakwah yang dibawa oleh Rasul. Dan sememangnya menjadi tanggungjawab kami menolong orang-orang yang beriman. Ini Allah SWT sebut dalam ayat Quran ini bahawasanya sebelum Nabi Muhammad dihantar Rasul-Rasul, Rasul-Rasul ini dihantar, dan Rasul-Rasul ini membawa segala bukti, segala tanda yang jelas tentang kerasulan mereka, tentang keesaan Allah SWT. Tapi kalau ada yang mengingkarinya, kami menyiksa mereka. Kata ayat ini, kami menyiksa mereka, maknanya kami membalas mereka. Dan Allah menegaskan bahawasanya Allah tetap akan membantu orang-orang mukminin. Jadi Allah SWT bersikap muntakimun. Siapa-siapa yang menentang ajaran Rasul setelah diberi penerangan yang jelas, mereka akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, habis itu mentakim, Allah Maha Pembalas. Kita terus kepada unit yang kedua, nama dia ialah Al-Jabbar. Salah satu daripada nama Allah juga yang tergolong dalam Asma' Husna ialah Al-Jabbar. Apa itu maksud Al-Jabbar? Al-Jabbar maksudnya ialah nama Allah. Ini salah satu nama Allah yang bermaksud Maha Berkuasa, Maha Perkasa, secara mutlak untuk melakukan segala kehendaknya. Jadi Allah SWT ni berkuasa mutlak, melakukan segala kehendaknya. Tidak ada orang yang boleh tahan. Apa yang Allah mahu, dia boleh buat. Dia Maha Berkuasa sebab dia bersifat Al-Jabbar. Apakah dalil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Al-Jabbar? Ada dalam ayat Quran yang biasa kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah, subhanallahi amma yusyrikun. Apa maksudnya? Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang menguasai segala alam, yang Maha Suci Al-Malik, yang Maha Suci Al-Quddus, yang menguasai Al-Malik, yang Maha Suci Al-Quddus, yang Maha Selamat As-Salam, yang Maha Sejak, yang melimpahkan keamanan, Al-Mu'min, yang mengawal, yang Maha Pengawal, Al-Muhaimin, yang Maha Kuasa, Al-Aziz, yang Maha Kuat menundukkan segala-galanya, Al-Jabbar. Ini kita akan belajar, yang sedang kita belajar, Al-Jabbar. Al-Mutakabbir, yang melengkapi segala kebesarannya, Maha Suci Allah, subhanallahi amma yusyrikun, daripada segala yang mereka sekutukan dengannya. Ada dalam banyak-banyak Asma' Husna dalam ayat ini ialah perkataan Al-Jabbar. Iaitu Al-Jabbar adalah salah satu daripada nama Allah SWT yang perlu kita hayati. Kita kena hayati bahawasanya Allah ni Maha Berkuasa, nak buat segala sesuatu mengikut kehendaknya. Tidak ada orang yang boleh tahan. Apa yang kita boleh faham daripada Al-Jabbar ini? Yang pertama, Allah SWT memiliki dan menguasai seluruh alam. Semua makhluk berada dalam pemerintahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena yakin yang memiliki dan menguasai alam ini adalah Allah.
Semua makhluk berada dalam pemerintahannya. Tidak boleh lari, tidak boleh keluar daripada tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Buktinya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa pada hari kiamat Allah SWT memegang 7 petala langit dan bumi serta kekuasaannya. Kemudian Allah berfirman dalam hadis kursi. Jadi ini kehebatan Allah Subhanahu Taala. Allah pegang 7 petala langit dan bumi sambil-sambil berfirman. Okey. Dengan kuasa Allah, Allah boleh pegang langit dan bumi, 7 petala langit dan bumi, dan Allah mencabar. Ainal jabbar, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Akulah yang maha perkasa, ainal jabbar, akulah yang maha perkuasa. Di mana orang-orang yang berkuasa? Ini di akhir ayat. Tuan cabar, mana orang DPR masa dulu? Aina al-mutakabbirun, mana orang yang sombong masa dulu, masa di dunia dahulu? Di mana? Pada waktu itulah Allah menzahirkan bahawasanya kehebatan dia, kekuasaannya, keperkasaannya. Allah bersifat Al-Jabbar. Dan saya sebut dalam hadis ini Anal Jabbar, maknanya Allah bersifat Al-Jabbar. Yang kedua, kita boleh faham dalam hadis ini ialah Allah SWT tidak boleh dipersoalkan perbuatannya. Setiap perbuatan Allah SWT mengandungi hikmah yang tersembunyi. Okey, kehebatan Allah, keperkasaan Allah tidak boleh dipersoalkan. Tidak boleh kita nak komen Allah SWT, tak payah soal. Okey, setiap apa yang dikehendaki Allah pasti akan berlaku, dan setiap benda yang berlaku itu ada hikmah yang tersembunyi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Surah Al-Anbiya ayat 23. Dia tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan. Tak payah tanyalah. Tak payah tanya Allah. Tak payah soal Allah. Dia tidak boleh ditanya. Wa hum yus'alun. Sedang mereka lah yang akan ditanya kelak. Yang akan ditanya ialah kita, bukan Allah. Kita tak boleh tanya Allah. Allah akan tanya kita di akhirat esok. Okey, ini kehebatan Jabbarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua kita boleh faham daripada sifat Al-Jabbar ini. Sorry dah, bukan yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga, silap sikit ni tanda ustaz tu. Jadi kita boleh faham daripada sifat Al-Jabbar yang ketiganya ialah manusia wajib bersifat merendah diri kerana Allah Subhanahu Taala akan mencampakkan makhluknya yang bersifat takbur dan bongkak ke dalam neraka Jahannam. Jadi oleh kerana kita tengok Allah lah yang bersifat perkasanya, hebatnya, jabbarnya, maka kita wajib rendahkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kerana senang bagi Allah mencampakkan kita, bahkan semua makhluk yang lain yang takbur, yang nak mencabar jabbarnya Allah SWT, yang dahulu bongkak, semuanya akan dicampakkan ke dalam neraka Jahannam. Kita kena rendahkan diri, tak payah takbur, tak payah bongkak, kerana Allah lah yang jabbarnya. Kita hanyalah manusia ataupun makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah. Jadi itu maknanya Al-Jabbar, Allah Maha Hebat, Maha Perkasa. Okey, sebelum kita mengakhiri, ada satu spektrum ilmu, ada ilmu yang nak diberikan kepada kita semua. Kita telah baca, cuba baca satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya syurga dan neraka berdialog. Rasulullah cerita pada satu hari syurga dan neraka duk berdialog. Syurga berkata, kata ke neraka, aku akan masuk ke dalamku orang-orang yang lemah dan para miskin. Syurga kata, hak masuk dalam aku esok-esok ni orang lemah dan orang miskin je. Neraka pula berkata, akan masuk ke dalamku orang-orang yang bengis dan bohong.
Neraka pula kata hak nak masuk dalam aku ni ialah orang-orang backing, orang-orang debel dan orang-orang yang sombong. Maka Allah berfirman kepada neraka. Allah dengar dialog itu, lalu Allah kata kepada neraka, engkau siksaanku. Dia kata engkau lah neraka tempat aku nak nyiksa. Aku membalas denganmu sesiapa yang aku mahu. Siapa yang aku mahu akan balas. Aku akan balas, masukkan ia ke dalam neraka tempatmu. Itu hebatnya Allah, perkasanya Allah, tidak ada orang boleh persoalkan. Dan Allah berfirman juga kepada syurga. Cakap pada syurga pula, engkaulah rahmatku. Engkaulah syurga tempat rahmat aku. Aku mengasihi denganmu. Aku sayang kepada orang, aku masukkan ke dalammu sesiapa yang aku mahu. Aku nak masuk siapa dalammu, aku punya hal. Aku punya hal, tidak ada orang yang boleh menentang, mempertikaikan. Jadi satu ilmu yang kita dapat di sini ialah yang ramai yang akan menjadi penghuni syurga ialah orang-orang yang lemah dan fakir miskin. Kenapa? Kerana mereka itu apabila lemah, mereka suka mengadu dengan Allah SWT, mereka tidak sombong. Tetapi orang-orang yang akan masuk neraka ialah orang yang hidup atas muka bumi ini dalam keadaan sombong. Maka dicerita dalam hadis ini, orang-orang yang masuk neraka itu ialah orang yang dua sifat, bengis dan sombong. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan inilah. Jadi para pelajar, pada hari ini kita sudah belajar dua sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harap semua pelajar dapat faham, iaitu yang pertama sifat Al-Muntaqim, iaitu Allah Maha Balas, pembalas. Tuhan akan balas di akhirat, terutamanya bagi mereka yang derhaka, mereka yang menolak Al-Quran. Dan yang kedua sifat Al-Jabbar, nak cerita tentang kehebatan Allah SWT. Allah Maha Perkuasa, segala apa yang dikehendaki oleh Allah dia akan lakukan. Tidak ada orang yang boleh pertikaikan kehebatan dan kekuasaan Allah. Maka kita janganlah hidup atas dunia ini dalam keadaan sombong, kerana Allah Maha Allah dengan sifat kekuasaannya akan balas di akhirat esok. Allah bersifat muntakim, akan balas, kerana Allah itu ialah Allah yang perkasa, Al-Jabbar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.